Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Rosli bin Abdul Rani. Dan untuk pertama kalinya, marilah kita bersama-sama rafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita bersama-sama untuk agenda pada hari ini membentangkan group assignment presentation. So, pertama kalinya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rosli kerana memberi peluang untuk kami membentangkan berkenaan tajuk simbiosis hubungan antara manusia dan alam menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, eloklah saya memperkenalkan ahli kumpulan 4. Sebab kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi, kumpulan kami terdiri daripada saudara Adam, saudara Ahmad Khalish, saudara Muhammad Amir, saudara Nur Hakimi Haq, saudari Nurin dan saya Aidil Mubarak bin Amran. Jadi kami akan mengupas mengenai simbiosis hubungan manusia dan alam menurut Al-Quran dan Sunnah. So, apakah latar belakang dan pengenalan tajuk hubungan manusia dengan alam? Seperti yang kita sedia maklum, manusia dan alam sekitar merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bertepatan dengan Allah bersifat Al-Khaliq, iaitu Allah merupakan pencipta alam dan manusia. Kita sebagai manusia wajib menjaga alam sekitar sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat, kurniaan dan rezeki. Namun begitu, terdapat segelintir manusia yang tidak bersyukur. Ini mengingatkan saya kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-243. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman sedang mereka beribu-ribu jumlahnya kerana takut akan mati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai kurniaan ke atas mereka, akan tetapi manusia kebanyakannya tidak bersyukur. Malah ada juga manusia yang merosakkan alam. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini menerangkan bahawa manusialah punca berlakunya kerosakan di muka bumi. Maka dapat saya singkapkan dan simpulkan kajian kami ini, kajian hubungan manusia dengan alam, membongkarkan tujuannya adalah untuk membongkarkan hubungan kait manusia dan alam sesuai dengan aspek fikrah Islamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sambung kepada objektif kajian kita pada hari ini. Pertama sekali ialah untuk membincangkan kedudukan dan peranan manusia terhadap alam menurut Al-Quran dan Sunnah. Kedua ialah untuk mengkaji hubungan manusia dan alam menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan ketiga, menghuraikan keperluan alam kepada manusia. Jadi hikmah daripada kajian kita pada hari ini ialah untuk memupuk nilai tanggungjawab di dalam diri setiap Muslim akan kepentingan menjaga alam semesta. Yang kedua ialah untuk menanam rasa kagum dan takzim akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan merenung dan memerhatikan kejadian alam semula jadi. Dan terakhir sekali ialah untuk melahirkan rasa gerun akan akibat yang akan menimpa umat manusia jika terus melakukan kerosakan dan kekacauan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi proses penciptaan manusia terdapat ada 7 fasa.
Pertama sekali ialah bermula dari tanah, kemudian nutfah, alaqah, mudghah, izham dan lahma, khalqan akhar dan peniupan roh. Penerangan mengenai fasa-fasa ini akan diterangkan dalam slide yang seterusnya. Terima kasih. Okey, yang seterusnya adalah fasa-fasa penciptaan manusia. Okey. So fasa yang pertama adalah tanah. Tanah ni merupakan asal manusia, iaitu Nabi Adam adalah daripada tanah liat. Dan yang kedua adalah nutfah. Nutfah iaitu air mani adalah asas kepada kejadian manusia selepas Nabi Adam. Daripada nutfah lah Allah menciptakan anggota-anggota lain, jantina dan tingkah laku. Dan ketiga adalah alaqah, yang merupakan fasa embrio di mana terbentuknya manusia seperti lintah dan akan mendapat nutrisi daripada ibu seorang bayi tersebut, iaitu di mana embrio tersebut berada dalam perut seorang ibu tersebut. Dan yang keempat adalah mudghah. Fasa ini tulang berulang kecil mula terhasil sesuai dengan takrif mudghah yang bermaksud daging yang dikunyah. Dan pada masa ini embrio tersebut telah membesar dengan saiz yang lebih besar daripada fasa alaqah tersebut. Dan fasa kelima adalah izham dan lahma, iaitu fasa di mana otot dan daging mula membaluti tulang-tulang tersebut sehingga mewujudkan organ-organ badan di mana bayi tersebut mula berada dalam keadaan yang lebih stabil daripada mudghah dan alaqah. Dan yang keenam iaitu khalqan akhar, iaitu dinamakan fetus, iaitu perkembangan akhir, di mana fasa terakhir untuk embrio kandungan, di mana kandungan ni boleh dirasai oleh ibu dan ibu ni akan melahirkan anak yang sihat apabila bayi tersebut sudah berada di dalam fasa ke-6 ini. Dan yang ketujuh ialah peniupan roh. So ilmu sains tidak dapat menjelaskan hal ini, akan tetapi terdapat nas-nas syar'a daripada hadis Nabi Muhammad SAW, dan ulama Islam telah bersepakat bahawa janin akan ditiupkan roh selepas selesai peringkat kejadian mudghah, iaitu seketul daging. So oleh itu kita dapat lihat daripada fasa-fasa penciptaan ni, macam tak semua fasa-fasa yang dijelaskan dalam Al-Quran ni boleh dibuktikan dengan ilmu yang sebijak pandai manusia, iaitu ilmu sains. Oleh itu kita dapat macam mengetahui kebesaran dan kebijaksanaan Allah SWT tersebut. Okey, seterusnya ialah proses penciptaan alam semula jadi. So terdapat pelbagai pendapat yang mengatakan dunia ini terhasil daripada air atau tanah atau api, dan antara pendapat yang termasyhur di bahagian di masyarakat barat yang diutarakan oleh Stephen Hawking, iaitu ahli falsafah barat, di mana alam semula jadi ini terjadi daripada Big Bang Theory, di mana Big Bang Theory ini merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Yang seterusnya, so apakah maksud 6 tempoh masa dunia diciptakan? Itu yang pertama, pendapat jumhur mengatakan bahawa 6 masa yang dimaksudkan itu adalah hari-hari yang biasa seperti mana hari-hari sekarang ini. Okey, 6 masa ini dijelaskan disebut dalam Al-Quran di mana adalah perantaraan di mana penciptaan langit dan bumi. So pendapat pertama adalah yang pendapat jumhur mengatakan bahawa 6 masa yang dimaksudkan itu adalah hari-hari yang biasa seperti mana hari-hari kita sekarang. Dan pendapat yang kedua mengatakan iaitu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid Al-Dahak dan Ka'ab Al-Ahbar
mengatakan bahawa setiap harinya itu bersamaan dengan 1000 tahun hari yang biasa. So walau apa-apa pun tempoh 6 masa yang sebenar, kita harus mengambil iktibar yang Allah Ta'ala ni adalah penciptaannya dan kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Seterusnya saya akan terangkan tentang keajaiban alam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merupakan sumber segala ilmu. Para saintis telah buktikan keabsahan isu kandungan yang berkait rapat dengan urusan harian manusia dan juga berkaitan sejarah dan juga telah diakui oleh para sejarawan. Contohnya, dalam Al-Quran ada beritahu pasal oksigen dan ketinggian, kesempurnaan ciptaan alam semesta, lapisan atmosfera, cap jari manusia dan juga gunung menghalang gempa bumi. Selain itu juga, fenomena bumi mengelilingi matahari sudah tidak asing kerana sudah didedahkan sejak di bangku sekolah. Akan tetapi, tahukah anda, fenomena ini telah dirungkai oleh agama Islam lebih daripada 14 abad yang dahulu. Seterusnya, fungsi gunung sebagai pasak bumi. Gunung merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebolehan menyerap goncangan daripada gempa dan kegaran yang kuat. Telah melindungi manusia dan segala yang bernyawa di muka bumi ini daripada binasa. Bumi memiliki ketebalan sekitar 3.750 mil daripada inti bumi sehingga permukaan bumi. Dari ketebalan tersebut, bahagian kerak bumi hanya memiliki ketebalan sekira 1 hingga 30 mil. Yang ketiga, Al-Quran versus sains moden menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadan 3. Kerak bumi merupakan bahagian lapisan terluar bumi yang merupakan kulit yang padat, sedangkan bahagian dalamnya merupakan cecair yang panas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naba yang bermaksud, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak. Seterusnya, pembongkaran lapisan atmosfera. Atmosfera bumi adalah satu lapisan gas yang melitupi bumi, dikekalkan di tempatnya oleh graviti bumi. Kajian kontemporari mendapati atmosfera terdiri daripada pelbagai lapisan saling tindih-menindih seperti yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran telah dinyatakan langit ni mempunyai 7 lapisan. Saintis baru dapat membuktikan pada abad yang ke-20 bahawa langit, bumi atau lapisan atmosfera terdiri daripada lapisan yang berbeza. Setiap lapisan memiliki fungsi khusus daripada pembentukan hujan hinggalah perlindungan terhadap radiasi sinar-sinar berbahaya, dari pemantulan gelombang radio hingga perlindungan terhadap kesan meteor yang berbahaya. Dalam Al-Quran juga dah terangkan pasal pembongkaran lapisan atmosfera ni lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Baiklah, seterusnya saya akan membongkarkan hubungan manusia dan juga alam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, poin yang pertama iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan alam semesta ini mempunyai pelbagai jenis sumber, iaitu contohnya macam air, udara, galian dan lain-lain, supaya manusia dapat memanfaatkan sumber-sumber tersebut untuk keperluan kita sendiri. Baiklah, untuk poin yang kedua, iaitu sumber bumi ini akan digunakan sebaik mungkin oleh manusia sebagai satu sumber mutualism, iaitu yang saling menguntungkan sesama manusia.
Yang ketiga pula, manusia harus bertoleransi dengan alam ataupun cuba menjaga alam di samping menggunakan sumber-sumbernya. Bukan hanya kita menggunakan sumber-sumber tersebut dengan one way of using sumber tersebut. Jadi kita in return kita juga memberikan sesuatu impak yang positif kepada sumber-sumber yang terdapat di bumi. Baiklah, yang terakhir sekali iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan manusia di dalam Al-Quran supaya tidak melampaui batas dalam apa sekalipun yang dilakukan kepada sumber bumi bagi menolak kemudaratan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang tanggungjawab manusia dalam memelihara alam. Baiklah, untuk poin yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengamanahkan kepada manusia penjagaan alam sekitar kerana dunia ni seperti yang kita tahu adalah satu tempat persinggahan, tetapi dekat tempat persinggahan ni lah kita kena buat baik untuk kita masuk ke syurga selepas kita meninggal dunia. Baiklah, yang kedua, manusia perlu memikul amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini dengan sebaiknya agar bukan sahaja daripada segi benda-benda abstrak yang kita tak boleh nampak kita dapat impak positif, tapi kita juga boleh mewujudkan ekosistem dan juga masyarakat yang dapat hidup dalam keadaan aman. Baiklah, yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang manusia untuk membuat kerosakan di bumi ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan amanah tersebut, lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Di sini kita dapat lihat bahawa kita memegang amanah dan juga tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar itu. Baiklah, seterusnya, impak positif dalam memelihara alam sekitar. Baiklah, untuk poin yang pertama, setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai fungsi tertentu dan kesemuanya mempunyai manfaat-manfaatnya. Seterusnya, Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Hal ini demikian kerana Allah menunjukkan kebesaran Dia di dalam setiap ciptaannya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Qamar, Inna kulla syai'in khalqahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Maksudnya tidak ada apa yang Allah lepas pandang semasa menciptakan perkara tersebut. Jadi apa yang kita dapat ambil iktibar ialah tidak ada apa-apa yang sia-sia dalam dunia ini. Jadi kita harus mengambil tanggungjawab dan juga amanah untuk menjaga perkara tersebut. Terima kasih. Okey, bagi kesimpulan yang kita dapat simpulkan daripada pembentangan yang kita tadi, sebagai umat Islam kita mestilah peka dan mengambil berat tentang hak-hak penjagaan alam sekitar. Manusia amat memerlukan alam sekitar dan kita saling melengkapi dan bergantung antara satu sama lain. Sebagai contohnya, tumbuhan membebaskan oksigen dan akan disedut oleh manusia dan haiwan, manakala manusia dan haiwan akan mengeluarkan karbon dioksida yang akan disedut oleh tumbuhan. Jadi tanpa tumbuh-tumbuhan, manusia dan haiwan tidak dapat bertahan untuk hidup tanpa oksigen, dan tanpa manusia dan haiwan juga, tumbuhan juga tidak dapat bertahan hidup tanpa karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia. Yang kedua, manusia bertanggungjawab dalam memelihara alam sekitar. Seperti mana firman Allah, wala tusidu ba'da islahiha, dan jangan kamu merosakkannya selepas daripada dia diciptakan dengan baik. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan diciptakan bersesuaian dengan penciptaan kita dan melengkapi kehidupan kita. Sebagai contoh, zaman sekarang terdapat banyak kajian yang melalui tumbuh-tumbuhan untuk mencipta ubat-ubatan untuk manfaat kepada manusia. Akhir sekali,
Setiap manusia, tidak kira agama dan bangsa, haruslah bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara alam walaupun ada yang merosakkan alam. Okey, sebagai rujukan, kami telah membuat kajian melalui pelbagai laman sawah seperti yang ditunjukkan di dalam slide. Tokopedia Pasar Bumi. Dengan berakhirnya rujukan dan kesimpulan tadi, maka berakhirlah pembentangan kami yang bertajuk Simbiosis Hubungan Antara Manusia dan Alam melalui Al-Quran dan Sunnah. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Rosli kerana sudi mendengar pembentangan kami. Semoga kita dapat mengambil segala yang baik daripada pembentangan tersebut dan yang buruk kita dapat jadikan pengajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.